Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippet kita di bawah Connecting Dots Learning CDL, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat. Masih lagi sempat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Guru. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah Future Perfect Idea. Future Perfect Idea adalah idea yang kita olahkan, yang kita rancang atau kita fikirkan dan yang sesuai untuk merancang masa depan bagi organisasi kita, bagi pasukan kita, atau mungkin bagi diri kita sendiri. Kita mengaturkan that idea, objektif atau matlamat yang ingin kita capai. So, perkara ini adalah penting kerana ia merupakan hala tuju kepada apa kita nak buat. Selalunya ini boleh diolah oleh organisasi atau pemimpin sendiri. Mungkin kadang-kala idea sebegini juga dimasukkan dalam plan strategik dan sebagainya. So, apakah future perfect idea yang diolah, yang direka oleh seseorang pemimpin untuk organisasi atau mungkin untuk pasukannya? Mari kita lihat slide yang kedua. So, tuan-tuan dan puan-puan, future perfect idea yang baik oleh seorang pemimpin perlulah idea yang dapat menghayati atau membayangkan apakah idea yang terbaik untuk organisasi. What is the best idea? Dia perlu dapat menghayati. Dia mesti ada idea, what is the future perfect idea untuk organisasi. Dapat menghayati, dapat bayangkan. Kalau dia tak dapat bayangkan apakah future perfect idea untuk organisasi atau pasukan dia, maka seorang pemimpin tidak akan tahu nak bawa institusi, organisasi atau pasukan dia ke arah mana. So, dia perlu mempunyai idea yang jelas tentang hala tuju. Apakah yang perlu dibuat? Perlu diberi priority, fokus kepada perkara-perkara utama. Kadang-kadang kita ada banyak perkara yang kita nak fokus, tetapi kita fokus kepada yang utama. Kemudian baru kita fikirkan perinciannya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut, fokus perlulah kepada 3 atau 4 perkara utama. Dan jangan kita fikirkan perkara-perkara yang kecil, kerana itu akan mungkin cloudkan fikiran kita sebagai pemimpin. So, kita fikirkan 3 atau 4 perkara utama, dan barulah bila kita dah fikirkan perkara utama, kita fikirkan perinciannya. Bagi seorang pemimpin, the future perfect idea, setelah kita utamakan apa idea itu, maka selepas itu baru kita fikirkan perinciannya. Dan bukan saja apa yang perlu dibuat, kita juga kena tahu apa yang perlu dielakkan supaya tidak menjejas idea kita itu. Saya beri contoh. Kita semua tahu tentang the Red Arrows. Ini pasukan pembawa kapal terbang untuk air show. Visi mereka yang jelas, to achieve the perfect air show. Maka tak ada apa-apa rintangan, kekangan atau yang paling teruk sekali, kemalangan. So, dia kena buat perfect air show yang begitu rancak dan sebagainya, sampai penonton terasa teruja dengan apa yang dibuat. So, senang aja visi mereka tu atau perfect idea mereka tu to achieve the perfect air show. Saya masih ingat, saya bertugas di Maktab Tentera Diraja. Di Maktab Tentera Diraja, kami anggap setiap pelajar tu mesti arif dalam sukan juga. Selain daripada latihan ketenteraan, selain daripada akademik, dia kena arif dalam sukan, terlibat dengan sukan. So, everyone a sportsman. Tiap murid terlibat dengan sukan, seboleh-bolehnya mewakili maktab. Ya, setiap individu terpaksa membina keterampilan dan kemahiran untuk lakukan perkara itu. So, kalaulah kita ada future perfect idea,
Bayangkanlah, apakah harapan kita 3 atau 5 tahun dari sekarang. Seperti saya sebut, if you don't know where you are going, you are unlikely to get there. Kalau kita tidak merangka future perfect idea kita, hala tuju kita, visi kita, maka kita tak tahu nak bawa ke mana organisasi atau pasukan kita. Dalam sememangnya kebenarannya, it takes either a genius or courage to create simplicity out of complexity. Apa maksudnya ini? Kita ada idea, tapi idea itu kita kena simplify supaya semua orang dapat faham. Ya. Jadi kita kena pandai juga untuk olah idea ini supaya mudah difahami oleh semua. Kalau idea itu kabur, maka mereka yang terlibat dalam mencapai matlamat idea itu tidak akan bergiat aktif ke arah itu kerana mereka tidak memahami sebenarnya secara mendalam tentang idea itu. So, it can be a genius, but you also need courage to create simplicity out of complexity. Idea itu mungkin nampak kompleks. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak tahu bahawa idea kita itu adalah idea yang hebat? Future perfect idea yang hebat. Kita gunakan akronim Rusia atau Russia. Mesti relevan. Adakah visi sejajar dengan keperluan organisasi atau pasukan kita? Mesti relevan. Yang kedua, unik. Visi yang unik kepada organisasi kita. Seperti saya kata, kepada Red Arrows, a perfect issue. Kepada Maktab Tentera Diraja, untuk jadikan every student a sportsman. So, visi itu unik kepada organisasi kita. Dan yang ketiga, simple. Visi yang mudah untuk difahami dan dilaksanakan. Dan mesti kita boleh stretch visi itu supaya setiap orang terlibat dapat memberi sumbangan selebih daripada mereka boleh. Going beyond your limit. Kita nak dapatkan tenaga individu dalam organisasi itu untuk membuat lebih daripada yang biasa. Dan yang kelima, individu, setiap individu ada dan jelas tentang peranan untuk mencapai visi itu. Dia faham, ya, dan mereka terlibat untuk mencapai visi itu. Everyone has to play a part. Cuba bayangkan untuk air show tu, setiap pilot itu memainkan peranan dia. Dia tak boleh seorang itu sambil lever aja. Everyone has a part. So setiap individu itu penting. Dan yang keenam ialah action oriented. Visi yang boleh dilaksanakan dan boleh diukur pencapaiannya. Did we achieve? Adakah kita mencapai apa yang kita hasratkan? Adakah kita mencapai future perfect idea kita untuk sekolah kita? Adakah kita mencapai future perfect idea kita untuk PPD kita atau JPN kita atau maupun kementerian? Apakah yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat untuk mencapai future perfect idea ini? Even the best ideas are not forever. You have to adapt to survive. Sebab kadang-kala selepas beberapa tahun, idea yang sebelum itu perlu diolah, perlu diperbaiki, perlu direvisit. Kita kena lihat semula idea itu, adakah balik kepada perkataan relevan, adakah ia relevan dengan keadaan semasa. Kerana kadang-kala di luar sana berlaku banyak perubahan. Seperti yang diungkapkan. If the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Artinya, kita kena menyahut cabaran perubahan yang berlaku di luar. Kalau di luar sana banyak berlaku perubahan, maka kita terpaksa berubah juga. Dan berubah kepada berdasarkan future perfect idea kita. Tapi bagaimana kita nak menguji kehebatan future perfect idea kita, jangan lupakan akronim Russia ini. So, kita gunakan pendekatan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat idea itu simple. Sebagai seorang pakar, kita atau sebagai pemimpin, idea yang kompleks pun kita kena jadikan simple. Saya nak kongsi di sini, semasa saya buat PhD saya, co-supervisor saya adalah daripada negara Ghana.
Nama dia ialah Profesor Ernest Teko Lamy. Dan beliau menyatakan bahawa dia mengajar neurofisiologi, fisiologi tentang otak. Dan bukan mudah kerana neurofisiologi adalah satu-satu aspek yang memang mencabar kalau nak ajar. Tapi dia mengambil banyak masa untuk nak merancang satu-satu topik yang nak diajar. Dan topik ini bukan diajar kepada mereka yang mengikuti kursus perubatan yang ijazah pertama, tetapi yang akan jadi spesialis. Mereka dah ada ilmu. So sekarang nak bawa mereka ke satu peringkat yang lebih tinggi. Tetapi saya lihat slide-slide dia dan dia kongsi bersama saya, dia kata it's so important. Yes, it is complex, but it's so important to make it simple to understand. Tanpa kita berkompromi tentang kualiti pengajaran dan pembelajaran. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dalam organisasi apakah future perfect idea kita. Kita masuk ke slide yang terakhir. Future perfect, kita tetapkan the specific. Pada tarikh apa kita nak capai the future perfect idea. The specific things that I will have achieved by then will be the following. I will have written a book. I will have visited 2 countries. I will have formed a team to achieve a gold medal dan sebagainya. So jangan lupa, your future is created by what you do today, not tomorrow. So hari ini anda kena rancang apa yang perlu dibuat untuk masa depan. It's today. Sebab itu anda perlu ada keterampilan untuk merancang masa depan itu dan mencari future perfect idea anda. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti biasa, jangan lupa kita dapat ilmu daripada pelbagai sumber, melalui jurnal, melalui makalah, melalui perbincangan profesional. Jangan lupa, books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Dan ingat, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So remember for today, your future is created by what you do today. Sebagai pemimpin, rancanglah the future perfect idea anda. Sekian, terima kasih.